Nama saya Sarana Kumar, anak lelaki Kartigesu. Nombor metrik saya 16 DKM 21F1042. Saya dari DKM 2B. Selamat pagi kepada rakan-rakan dan panel-panel saya dan pensyarah sekalian. Di sini saya ingin membincangkan tentang tajuk moral, iaitu keprihatinan kerajaan dalam menyelesaikan masalah rakyat semasa COVID-19. Di sini saya ingin memberi serba sedikit info pendahuluan tentang COVID-19. Penularan wabak COVID-19 di negara ini bermula seawal 25 Januari 2020 selepas pelancong dari China yang memasuki tanah air dari Singapura disahkan mengidap wabak itu. Walaupun berikut peralihan kerajaan, namun misi tetap sama, iaitu memutuskan rantaian wabak COVID-19. Pelbagai inisiatif dilakukan kerajaan dalam memastikan bukan sahaja wabak ini dihapus segera, malah kelangsungan hidup rakyat dapat diteruskan. Ini merupakan langkah yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangani wabak ini. Perdana Menteri Umum PKP di peringkat awal pada 16 Mac, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 8 hingga 31 Mac lalu di seluruh negara. Pada ketika itu, Malaysia yang memasuki fasa pembendungan air, iaitu lead containment, merekodkan 553 kes positif COVID-19, majoriti kluster jemaah talbik, dengan 12 individu dirawat di unit rawatan rapid ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Muhyiddin berkata Perintah Kawalan selama 14 hari itu dibuat mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta Polis 1967. Katanya, Perintah Kawalan Pergerakan ini membabitkan pertamanya larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Seterusnya, PKP dilanjutkan pelaksanaan PKPD. Mengakui situasi semasa di negara ini kemungkinan menjadi lebih sukar tanggal 25 Mac menerusi satu perutusan khas, Muhyiddin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya hendak menyebut di awal-awal ini bahawa keadaan kemungkinan menjadi lebih sukar. COVID-19 adalah sejenis wabak yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini. Tidak pernah kita jangkakan bahawa kehidupan kita akan berubah dengan sekelip mata hanya kerana sejenis wabak yang menular bukan sahaja di tempat kita, tetapi di seluruh dunia. Menurut Perdana Menteri lagi, taklimat oleh Majlis Keselamatan Negara MKN menjangkakan peningkatan kes jika tiada sebarang tindakan diambil. Namun, katanya, PKP yang baru dikenakan sejak Rabu lalu ternyata sedikit sebanyak berjaya mengawal penularan wabak berkenaan. Malah, PKP fasa kedua ini juga diperketatkan dengan menghadkan waktu operasi premis perniagaan, restoran, gerai makan, stesen minyak dan beberapa lagi sektor lain. Kerangka holistik bantuan prihatin nasional, rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak COVID-19 akan menerima dan boleh memohon pelbagai bantuan serta inisiatif yang pakej digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan. Selain pakej rangsangan ekonomi bernilai RM20 bilion yang diumumkan pada 27 Februari, rakyat juga boleh menikmati pelbagai bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumum Muhyiddin Mac lalu. Kedua-dua pakej yang bersuluran berjumlah RM250 bilion bertujuan melindungi rakyat, menyokong perniagaan yang berukuh
ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Pandemik telah mengubah landscape seluruh dunia. Meskipun pandemik COVID-19 memberi kesan besar kepada negara, terutamanya dari segi ekonomi, masih ada sudut positifnya, iaitu mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini terbukti apabila pelbagai lapisan masyarakat, tidak kira latar belakang, bangsa, agama, membuktikan bahawa mereka adalah masyarakat prihatin dan turut bersama-sama dengan kerajaan mengulur bantuan kepada keluarga terjejas, terutamanya ketika tempoh pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Majlis Belia Malaysia melalui Majlis Belia Daerah, Negeri dan badan-badan gabungan yang mempunyai keahlian pelbagai kaum bergabung bagi menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jelasnya, hikmah COVID-19 telah menonjolkan kebaikan rakyat secara individu atau perkumpulan. Nilai anak muda prihatin terhadap negara terbukti. Mengambil contoh keprihatinan. Preka Fashion yang bekerjasama dengan sekumpulan 20 anak muda menjahit set peralatan perlindungan diri PPE untuk diserahkan kepada Hospital Kuala Lumpur HKL pada peringkat awal negara berdepan COVID-19. Badan bukan kerajaan yang menghantar makanan termasuk keprihatinan individu terhadap jiran tetangga sepanjang situasi COVID-19. Sikap membantu sesama kita sudah menjadi satu trend yang positif sekaligus membuktikan perpaduan rakyat negara ini ketika berdepan krisis adalah pada tahap yang sangat memberengsakan. Rakyat Malaysia kita harus berasa bangga kerana dalam krisis ini kita dapat melihat bagaimana mangsa COVID-19 dan penjawat awam khasnya barisan hadapan tanpa mengira kaum memberikan khidmat yang paling baik untuk mengatasi penularan wabak berkenaan. Semangat perpaduan positif dalam menghadapi pandemik COVID-19 juga menjadikan setiap rakyat mengambil peduli mengenai individu lain. Justru diharapkan sikap positif ini selalu akan dapat diterjemahkan dalam masyarakat kita sebagaimana perpaduan kita ketika menghadapi wabak pandemik. Rakyat Malaysia harus mempelajari pengalaman yang diperoleh daripada kesengsaraan wabak COVID-19 supaya kita jadi lebih bersiap siaga pada masa hadapan. Sikap perpaduan itu tidak hanya wujud ketika pandemik, sebaliknya dikekalkan pada bila-bila masa dalam apa jua keadaan. Kita seharusnya tetap bersatu tanpa perlu berada dalam keadaan sukar maupun krisis dan sesungguhnya untuk menjadi negara yang berjaya. Perpaduan adalah kunci utamanya. Dasar perpaduan negara menggariskan usaha berterusan untuk memupuk, mengukur dan memelihara perpaduan rakyat. Bagi merealisasikan agenda perpaduan terus berada di landasan yang betul kerjasama pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Swasta dan pemegang taruh berkaitan amat diperlukan bagi memastikan objektif itu tercapai. Rakyat Malaysia sejak sekian lama berpegang kepada rukun negara, iaitu percaya kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kebersopan dan bertata susila. Tidak kiralah Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Iban, Murut, Melanau, orang asal atau mana-mana etnis sekalipun bergelar warga negara Malaysia, maka inilah ciri-ciri yang wajib kita hayati. Sebagai rakyat Malaysia yang harus bertanggungjawab, kira harus menyedari dan menghakikat bahawa perpaduan adalah tunjang kemakmuran negara, maka perpaduan dalam kepelbagaian yang berteraskan model integrasi inilah yang kita hasratkan untuk rakyat Malaysia. Justru itu, masyarakat Malaysia keseluruhannya perlu mentransformasikan diri sebagai ejen menyebarkan semangat perpaduan dalam keadaan amat mencabar ketika ini.
Selain berdoa supaya Malaysia terus makmur dan kekal kukuh sebagai negara bersatu pada serta harmoni. Antara wawasan yang terkandung aspirasi rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat untuk memelihara hidup cara yang demokratik. Di sini, saya memberhentikan bincangan saya. Saya ingin memberi peluang kepada panel-panel saya untuk memberitahu dan membincang tentang lebih lanjut. Selamat petang. Selamat petang tuan dan kawan-kawan saya. Nama saya adalah Mohendran, anak lelaki Sasi Kumar. Nombor matrik saya adalah 16 DKM 21F1052. Yap. Saya dari kelas DKM 2B. Okay. Hari ini saya nak bincangkan tentang kesan-kesan keprihatinan kerajaan yang menyelesaikan masalah rakyat semasa COVID-19 yang amat membanggakan. Okey. Seterusnya, meskipun pandemik COVID-19 memberi kesan yang teruk kepada negara terutamanya dari segi ekonomi. Semasa COVID-19, ekonomi sangat dah merosot sampai sesiapa pun tak boleh pergi kerja, company-company kilang-kilang tak boleh operate, yang lain lah. Okay, selain tu masih ada sudut positif, iaitu mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kata oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia. Selain itu, saya setuju COVID-19 ini menyerlahkan budi baik orang Malaysia. Sebenarnya Malaysia prihatin membanggakan nilai-nilai murni yang ditunjuk oleh rakyat dan kerajaan di negara. Keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat melalui inisiatif pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan serta kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Okey. Selepas itu, pemberian suntikan vaksinasi. Pemberikan suntikan vaksinasi menerusikan program imunisasi COVID-19. Okey. COVID-19 kebangsaan juga perlu disegarkan bagi mencapai imuniti kelompok kerana ia boleh menyumbang kepada penurunan kes. Apabila kita mengambil vaksinasi, ia boleh menurunkan kes. Okey, ia boleh menurunkan kes, tidak boleh merebak COVID-19, tidak boleh dapat menjangkiti COVID-19 macam tu. Okey, seperti tu. Vaksinasi ada banyak pelbagai jenis, iaitu Sinovac, Pfizer, AZ dan selain itu. Lepas tu, vaksinasi perlu cucuk sehingga 3 dos yang saya tahulah. 3 dos yang saya tahu. Okey, selepas itu kerajaan juga buat food bank. Food bank itu ialah dalam satu rak ada makanan seperti paket Maggi, beras, roti gardenia, biskut, lepas tu adalah banyak-banyak seperti makanan untuk pertolongan. Semua tempat ada, bukan satu-satu tempat je ada. Semua tempat ada, seperti tempat-tempat ibadat, seperti kedai-kedai runcit, kadang-kadang ada depan semasa COVID, kedai-kedai runcit macam tu. Tempat ibadat, kedai-kedai runcit. Lepas tu ada juga kerajaan
kerajaan pergi ke rumah bagi makanan, bagi beras, minyak macam tu, ada banyak. Semua kerajaan ada buat. Saya rasa sangat bangga saya duduk di Malaysia. Ya. Selepas itu selainnya kerana COVID-19 ekonomi dah turun, tidak boleh pergi ke kerja dan tidak boleh pergi ke kerja, tidak boleh buka kilang-kilang semua tu kan. So kerana itulah kerajaan memberi satu idea untuk membuka food bank. Ya, untuk membuka food bank. Food bank ni memang idea yang memang baik. Lepas tu vaksinasi tu memang idea yang baik, terbaik. Okey, akhirnya kerajaan juga memberi banyak pertolongan kepada rakyat yang memerlukan. Bukan rakyat saja. Rakyat pun tolong sama rakyat. Memberi hamper lah, memberi makanan macam tu, buat food bank. Bukan kerajaan saja buat food bank. Rakyat pun ada buat food bank untuk yang memerlukan, untuk B40 yang untuk yang memerlukan lah. Okey, rakyat amat berbangga kerana kerajaan ada membuat banyak pertolongan untuk rakyat dan tidak mengira agama. Memang selit. Okey, rakyat amat gembira untuk mendapat kerajaan seperti ini membuat banyak pertolongan. Selainnya, ya, memang we are Malaysian, saya salute Malaysia. Okay, bye. Thank you, sir. Selamat pagi, saya Sivam dari DKM 2B. Hari ini saya nak bentangkan tentang keprihatinan kerajaan dalam mengatasi COVID-19. Yang pertamanya ialah kerajaan kita memberikan makanan kepada rakyat semasa COVID pandemik ini. Contohnya, pada masa ni banyak rakyat telah dikuarantinkan. Bukan itu saja, lockdown satu perkara yang paling besar di Malaysia yang pernah berlaku, yang di mana rakyat biasa tidak boleh keluar dari rumah atau pergi beli atau withdraw money dari bank. Hal ini telah membuat kekicauan antara rakyat. Pada masa yang rumit ini, kerajaan telah mengambil banyak tindakan yang akan membantu tindakan rakyat kita. Bukan sahaja dari segi makanan, tetapi dari segi bantuan dari segi fizikal dan mental. Kerajaan telah membuat banyak program yang membantu rakyat untuk go through fasa pandemik ini. Dan dalam fasa pandemik ini, kerajaan telah membekalkan makanan untuk rakyat kita. Dari segi makanan, kerajaan kita mengambil tindakan berikut. Sekarang kita bergerak kepada isi seterusnya. Kerajaan telah membantu kita dari segi kewangan. Contohnya, kerajaan telah membanginkan setiap orang yang kuarantin dan memberikan mereka duit yang menjadi sokongan moral untuk mereka. Duit itu bukan saja digunakan untuk membeli makanan, tetapi membeli keperluan seharian. Di mana pada dalam fasa pandemik ini banyak rakyat Malaysia telah hilang kerja dan menderita. Apakah yang kita perlu dalam fasa pandemik ini? Bantuan, memang bantuan. Bantuan dengan makanan tidak secukupnya untuk kita untuk survive dalam fasa pandemik ini. Kita memerlukan alat-alat yang membantu kita untuk menjaga
akan menjaga diri kita daripada virus COVID-19. Contohnya seperti mask, pelitup muka dan hand sanitizer. Dua perkara ni ialah paling penting. Pada 2019, apabila pandemik COVID ni bermula, harga mask dan hand sanitizer ni telah mendadak meningkat. Dan ini menjadikan rakyat menderita dan tidak dapat membeli alat-alat yang keperluan untuk mereka. Dalam fasa pandemik ini, rakyat bukan sahaja mendapat masalah dari segi makanan, tetapi dari segi lesen kereta dan cukai kereta. Bukan saja cukai, tapi road tax juga, cukai jalanan. Dalam lockdown ini, dalam fasa pandemik ini, banyak rakyat tidak boleh keluar dari rumah atau boleh memperbaharui lesen atau cukai jalanan dan kereta mereka. Oleh itu, kerajaan memberikan kelonggaran yang walaupun sudah mati, kita boleh menggunakan alasan ini sebagai untuk mengextendkan masa untuk kita memperbaharui, dan anggota-anggota polis juga akan faham keadaan kita. Dalam fasa pandemik ini, bukan sahaja rakyat tetapi banyak student, banyak pelajar-pelajar yang terkena dengan COVID-19 ini dan mereka tidak dapat menghadir ke sekolah dan sekolah semua telah ditutup. Hal ini telah menyebabkan keadaan yang huru-hara antara pelajar yang tidak dapat memahami subjek itu. Oleh hal demikian, kerajaan telah membuat PDPR, iaitu pembelajaran secara maya. Dalam perkara ini, banyak perkara yang kita perlu fokus. Contohnya, alat-alat yang kita gunakan untuk membelajar. Contohnya, komputer riba atau telefon. Bukan itu saja, kita memerlukan satu internet connection yang stabil untuk belajar di maya. Sebab cikgu-cikgu telah memberikan semua tugasan dalam online. Dan hal ini telah berpunca daripada satu internet connection yang stabil. Tanpa internet connection, walaupun kita ada komputer riba, kita tidak akan boleh buat perkara itu. Ya. Dan dari hal ini, dan kerajaan telah memberikan SIM card iaitu Yes 4G untuk setiap pelajar yang belajar dari online, dan telah menyediakan satu tablet yang percuma kepada student. Itu saja. Dan isi yang terakhir untuk video hari ini, kerajaan bukan saja memberikan makanan, malah menyediakan satu food bank di setiap tempat yang mereka memerlukan. Contohnya, mereka memerlukan bantuan tapi terlalu segan untuk bertanya. Oleh hal demikian, kerajaan telah menyediakan food bank, iaitu satu tempat mereka akan menyediakan pelbagai variasi makanan. Dan jika kita betul-betul perlu nak makanan itu, kita boleh ambil saja untuk secara percuma. Dan banyak orang buat donation untuk membuat sumbangan untuk orang-orang lain, dan rakyat kita telah take care of each other. Contohnya, not take care of each other, ambil berat tentang diri sendiri dan menciptakan satu kerjasama dan satu bangsa dalam rakyat dan dalam kalangan rakyat. Itu saja daripada saya. Terima kasih.